Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Azhari Kabir Hassan. Saya ialah Ketua Kumpulan 3 diikuti oleh Wan Muhammad Amir Fitri dan Nur Elisha Damia. Jadi kami akan membentangkan mengenai perniagaan dari persepsi Islam. Umum mengetahui bahawa perniagaan adalah sebahagian besar daripada aktiviti dunia. Lebih daripada separuh hasil ekonomi sejagat terhasil daripada aktiviti perniagaan dan hal ini telah berlangsung berdekad lamanya. Perniagaan dari segi istilah bermaksud sebuah organisasi atau kumpulan yang menyediakan barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan dengan visi untuk mengaut sebanyak mungkin keuntungan, lalu keuntungan itu menjadi harta simpanan kepada si pemilik. Namun menurut Syekh Sabit pula mendefinisikan perniagaan sebagai satu proses iaitu apabila perniagaan itu berfungsi melalui pertukaran harta dengan harta di atas persetujuan penjual dan pembeli mengikut cara-cara yang diizinkan atau disyorkan oleh syarak. Bagi seorang peniaga, mereka adalah ingin menjadi peniaga yang diredai oleh Allah, bukan kerana mereka ingin mengejar harta duniawi sahaja, tetapi mereka ingin mengejar pahala dan ganjaran di akhirat kelak dengan cara mereka menjalankan perniagaan mereka dengan jujur dan amanah serta mensedekahkan atau menginfakkan harta mereka di jalan yang diredai oleh Allah. Hal ini tidak lain untuk mencapai cita-cita yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, iaitu peniaga yang jujur lagi amanah akan bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada di akhirat kelak. Riwayat Al-Tirmizi dan Al-Hakim. Dalam dunia moden masa kini, kita seringkali melihat istilah dunia seperti jual beli, untung rugi, kredit dan sebagainya. Hal ini juga telah difirmankan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 11. Maksudnya, siapakah yang memberi khad kepada Allah dengan kredit yang baik, maka Allah akan melipat kali gandakan khad itu untuknya dan dia akan memperoleh ganjaran yang banyak. Surah Al-Hadid ayat 11. Sekian saja pendahuluan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membentangkan mengenai implikasi mengamalkan perniagaan Islam. Yang pertama ialah individu. Bagi peniaga yang mengamalkan perniagaan seperti yang digariskan syarak atau mengikut sunnah Rasulullah SAW, maka mereka akan mendapat keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 di mana maksudnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Surah An-Nisa ayat 29 menyatakan bahawa perniagaan adalah sumber rezeki yang diredai oleh Allah. Selain daripada itu, kesan daripada mengamalkan etika perniagaan yang disyorkan oleh syarak, ianya mampu mengeratkan silaturahim antara peniaga dan pembeli. Hal ini di mana konsep jujur dan amanah yang dipraktikkan oleh peniaga dapat menarik minat pembeli yang merasakan pembelian mereka itu berbaloi dengan harga dan barangan yang diterima mendapati kualiti. Hal ini akan tidak menimbulkan rasa tidak puas hati antara peniaga dan pembeli. Selain daripada individu, masyarakat juga menerima implikasi yang sama apabila kita mengamalkan perniagaan Islam. Kesannya ialah akan lahir masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Hari ini kita berbalik kepada etika pertama dalam perniagaan Islam di mana jujur dan amanah. Islam amat menekankan dua prinsip ini yang seterusnya menjurus ke arah kestabilan di dalam masyarakat. Tiada masalah inflasi di dalam perniagaan, iaitu sorok barang yang seringkali berlaku di dalam perniagaan kecil di dalam sebuah komuniti. Contohnya sorok minyak, sorok barangan-barangan keperluan harian dan menaikkan harga apabila barangan itu mendapat permintaan yang tinggi. Hal ini dapat dielakkan sekiranya peniaga jujur dan amanah. Nabi SAW bersabda yang bermaksud kaum Muslim sesuai dengan harus menepati syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Perniagaan adalah satu muamalat. Oleh kerana itu, di dalam urusan perniagaan kita harus melihat hubungan timbal balik itu agar berlangsung secara harmonis.
Implikasi yang seterusnya adalah implikasi terhadap negara. Islam tidak menghadkan peniaga untuk meraih sebanyak mana keuntungan yang mereka ingini. Sama juga di Malaysia, kerajaan tidak menghadkan peniaga untuk mengaut sebanyak mana keuntungan yang mereka ingini. Namun tetapi mereka haruslah menjalankan tanggungjawab mereka sebagai warga negara Malaysia untuk membayar cukai-cukai yang dikenakan seperti cukai hasil, cukai pendapatan dan cukai pintu. Cukai-cukai ini digunakan untuk membantu kerajaan membangunkan lagi ekonomi negara serta membantu kerajaan untuk membangunkan beberapa infrastruktur di dalam negara ini seperti contoh hospital, sekolah dan jalan raya. Cukai-cukai yang dikenakan juga adalah bertujuan untuk membantu masyarakat yang dalam kesusahan seperti asnaf, golongan fakir miskin dan masyarakat yang terkena musibah seperti contoh musibah banjir, kebakaran dan sebagainya. Duit hasil kutipan cukai ini adalah sebenarnya membantu kerajaan itu sendiri untuk membangunkan negara agar negara dapat seiring dengan arus kemodenan serta membantu masyarakat itu sendiri agar mereka dapat menjalankan kehidupan mereka secara normal dan tidak lagi dibelenggu oleh kemiskinan ataupun musibah-musibah yang mereka kena. Okey, sekian sahaja daripada saya mengenai implikasi mengamalkan perniagaan Islam. Kita akan ke topik seterusnya iaitu peranan pelbagai pihak untuk mengaplikasikan perniagaan Islam dalam kehidupan. Sekian. Membentangkan mengenai peranan pelbagai pihak untuk mengaplikasikan perniagaan dalam kehidupan. Bermula dengan individu. Untuk memastikan perniagaan itu mampu berjalan dengan baik, ianya harus memula akal perniagaan itu sendiri. Seorang peniaga yang mengejar redha Allah dalam menguruskan perniagaannya harus tekun dalam mengamalkan etika perniagaan Islam. Salah satunya ialah mengeluarkan produk yang halal. Mengeluarkan produk yang tidak mengandungi barang-barang yang haram akan membantu para umat Islam dalam kehidupan seharian mereka. Umat Islam tidak perlu risau semasa membeli bahan-bahan makanan ataupun bahan-bahan produk harian mereka kerana takut akan bahan-bahan kimia tersembunyi yang mungkin mengandungi isi kandungan yang halal. Cara pemakanan dan pemakaian kita melambangkan agama dan budaya kita. Maka dengan itu, peniaga itu sendiri haruslah cuba untuk mengeluarkan produk-produk yang halal agar mereka dapat memuaskan hati lagi individu-individu lain. Maka dengan itu, mereka dapat mengaplikasikan sendiri konsep perniagaan Islam di dalam perniagaan mereka. Seterusnya ialah masyarakat. Masyarakat haruslah mendorong dan memberi sokongan yang penuh kepada usahawan-usahawan Islam di dalam negara. Mereka haruslah memberi sokongan itu dengan cara cuba menyokong produk mereka, membeli produk mereka dan memberi maklum balas yang baik kepada mereka serta tidak mencaci, mencela produk-produk mereka agar mereka mendapat motivasi untuk menjalankan perniagaan mereka dengan lebih lanjut. Sudah tentu kita tahu usahawan-usahawan Islam akan mengeluarkan produk yang dijamin halal dan bersih kerana mereka telah mendapat sijil halal daripada JAKIM. So kita tidak perlu risau akan isu tersebut kerana kita tahu makanan itu atau pakaian itu dikeluarkan daripada sumber yang halal. Maka dengan itu masyarakat haruslah peka dan cakna akan isu-isu sensitif yang mampu menghancurkan imej peniaga Islam itu sendiri. Seperti contoh, janganlah mereka membuka aib usahawan dengan menyebarkan di media-media sosial media-media sosial rakaman video akan perkara yang mampu memburukkan usahawan-usahawan Islam di negara kita. Yang seterusnya ialah kerajaan. Kerajaan memainkan peranan yang penting untuk mengaplikasikan perniagaan Islam di dalam kehidupan ataupun di dalam negara. Kerajaan Malaysia haruslah menyokong ataupun membantu usahawan Islam dalam mengembangkan lagi produk mereka. Bantuan berbentuk modal dan peralatan amat diperlukan oleh usahawan, terutama usahawan kecil di Malaysia. Modal yang diberikan berupaya untuk membantu peniaga memulakan perniagaan dengan lebih teratur dan siap siaga. Modal yang diberikan haruslah tidak dikenakan sebarang cas ataupun sebarang bunga interest agar ianya mematuhi syariah. Mematuhi syariah serta tidak membebankan kepada peniaga itu untuk membayar balik modal itu. Sebagai contoh, telah banyak bantuan sebenarnya yang kerajaan Malaysia berikan, iaitu memberikan bantuan sebanyak RM500 one off kepada peniaga-peniaga semasa fasa COVID-19 yang lalu.
Sekian saja daripada saya mengenai implikasi peranan pelbagai pihak untuk mengimplikasikan perniagaan Islam di dalam kehidupan. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan ialah hasil daripada pelaksanaan etika perniagaan Islam mendapati bahawa sebuah perniagaan adalah berbeza daripada perniagaan yang lain, terutama perniagaan bukan Islam. Hal ini kerana etika yang diamalkan iaitu jujur dan ikhlas menjurus kepada timbulnya akhlak yang mulia dan takwa yang kukuh. Kesannya perkara-perkara yang dilarang oleh Islam seperti riba, penipuan barang, monopoli, penindasan dan lain-lain yang jelas sekali membelakangi nilai dan perilaku seorang umat Islam dapat dielakkan.